Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Summa alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wassalatu wassalamu ala nabiyya ba'da. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Tuan-tuan puan-puan sidang jamaah yang dikasihi, alhamdulillah, mengisi masa di dalam pertengahan bulan Rajab ini, Allah berikan pada kita ruang dan peluang untuk kita dapat sama-sama melakukan ibadah fardu dan sunat di dalam rumahnya. Syukur banyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah peruntukkan masa, ruang, kesihatan yang ada pada kita dan kita ambil manfaat itu untuk sama-sama kita berada dalam majlis Raudatul Jannah, majlis ilmu ini menjelang maghrib ke isyak. Mudah-mudahan Allah menambah pula kefahaman ilmu kepada kita bersama. Malam ni tuan-tuan, kita akan berbicara sedikit tentang Rajab sebagai pemangkin ibadah Ramadan, supaya kita dapat melihat dengan saksama dan baik, supaya kita tidak lepaskan peluang dan hanya menanti Ramadan. Nanti kita akan mengeluh pada akhir bulan Ramadan seperti mana biasa, Allah gagal lagi, ya Allah ampunkanlah aku, panjangkanlah usia sampai Ramadan tahun depan. Sampai bila kita nak mengeluh begini tuan-tuan? Jadi mari kita tengok sedikit pada malam ni perkara-perkara yang boleh menambah baik amal kita, yang mudah-mudahan akan menjadikan kita lebih terpuji memasuki Ramadan yang menjelang nanti. Dalam surah Al-Bayyinah ayat 5, Allah menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas, mentaatinya semata-mata kerana menjalankan agama. Ini adalah perintah Allah. Apa saja yang kita buat, buat kerana Allah. Tuhan bukan tengok banyak atau sikit, tapi Tuhan tengok cara kita berbuat. Maksudnya, bila kita dah boleh berbuat, berbuatlah sesempurnanya. Demikianlah bila Allah hadiahkan kita dengan bulan Rajab. Dia termasuk bulan-bulan haram, termasuk bulan yang dimuliakan Allah, muqaddimah kepada datangnya bulan Ramadan. Saya suka mengambil manfaat ni kepada kita semua untuk melihat pada sudut merubah diri ni. Sebab kalau kita baca dalam jurnal-jurnal kaunseling antarabangsa, baik barat ataupun Islam, setuju bahawa tempoh manusia itu akan jadi baik ialah apabila dia dapat lalu satu perkara baik itu selama 3 bulan. Lepas tu dia jadi biasa berbuat kebaikan. Demikian jika dia biasa berbuat perkara keji, kotor selama 3 bulan, lepas tu kering hati dia berbuat jahat. 3 bulan ni. Tuan-tuan dulu, orang lama sini ni ramai ni. Tuan-tuan masuk kerja dulu tuan-tuan. Kita masuk kerja dulu. Dia ada probation period, interim period. Probation period ni berapa lama tuan-tuan? 3 bulan lah dulu. Orang yang masuk Islam, ditengok hidup dia selama berapa tuan-tuan puan? Secara umumnya ditengok 3 bulan. Ni kaedah tuan-puan, untuk manusia tu jadi elok. 3 bulan tu tempoh yang sangat cukup dah untuk dia masak betul dengan kehidupan dia pada waktu tu, dan dia boleh jalankan dengan baik. Susah dan payah dia boleh lalu dengan tenang. Rumah tangga pun sama tuan-tuan. Lepas 3 bulan kita dah kenal lah hati budi masing-masing. Mana kuat kita, lemah pada pasangan kita untuk kita bagi sokongan. Mana lemah kita dan kuat dia supaya kita dapat belajar. Ni kaedah. So 3 bulan lah tempoh yang sangat baik. Dia kata gini, dia kata in every 3 months one will get bored. Setiap 3 bulan seorang tu akan jadi jemu. Seeing, doing, tengok, buat the same thing, buat benda yang sama, and then they take thing for granted. Lepas tu dia buat lebih kurang dah. Maksudnya ni satu perkara yang sangat penting ni. Setiap 3 bulan kena update, kena upsource, tambah ilmu ke, upskill, kemahiran ke. Kalau kita lambat akhirat pun sama tuan-puan, tambah lagi amal kita,
tambah ibadah kita, lepas tu istiqamah 3 bulan, lepas tu tambah pula. Begitulah keadaan dia. Saya bukan nak ambil sangat kaedah barat, tapi itulah macam Muhammad Abduh kata apa, bila saya pergi ke negara barat, saya dapati amalan Islam mereka hebat, tapi bila saya pergi ke negara Islam, saya dapati mereka tidak ada amalan Islam. Walaupun atas mereka buat tu bukan sebab kerana Allah, tapi itu kelebihan mereka, tuan-tuan. Jadi mari kita ambil atas nama Islam yang Tuhan jadikan kita beroleh nikmat iman dan Islam ni, rezeki paling besar, nikmat paling utama Tuhan bagi pada kita, supaya kita manfaatkan sungguh dengan Rajab yang datang ni. Apa kita nak buat, tuan-tuan? Saya nak sebut beberapa perkara yang mudah-mudahan perkara itu dapat kita buat tambah nilai, kemudian kita istiqamah. Lepas tu bulan Sya'ban kita tambah lagi, dan mudah-mudahan bulan Ramadan kita boleh buat pecutan. Kalau bulan Ramadan baru nak start, tuan-puan buat semayang sunat istiqamah, masuk seminggu, tinggal. Baru bulan Ramadan nak start baca Quran sampai habis Al-Baqarah, Ali Imran sangkut, tinggal. Macam itulah jadi selalu. Sedekah pun sama, tuan-puan. Makin dekat nak raya, Allah nak beli baju untuk anak-anak pula ni. Ni sekolah pun dekat nak buka dah, bulan 3 nanti. Kita habis gitu lah. Jadi kita start bulan Rajab. So mari kita tengok. Perkara pertama kali apa, tuan-tuan puan? Perkara pertama adalah membetulkan solat kita. Kena tengok sungguh-sungguh benda ni. Daripada bab taharah, bab sembahyang, sampailah menambah baik amalan sembahyang kita tu. Taharah ni apa? Taharah yang kita kena tengok balik. Sebab kalau ada najis, kita tak betulkan dengan baik, habis sembahyang kita. Pergi haji, haji tak sah. Buat umrah, umrah tak sah. Bayangkan, tuan-tuan. Bab najis ni kena tengok. Maksud saya, tuan-puan, jadikan orang yang kita masuk bulan Rajab ni, kalau kita tak boleh kawal dah bilik air, baik bilik air dekat masjid surau ke, tuan-puan, kita pergi setengah masjid surau, kita tebau hancing. Katanya segi hukmi, segi hukum tu ada najis kat situ, walaupun tak nampak. Bau ada, hancing. Apa kita nak buat? Masuk, tuan-puan, angkat kita punya pakaian kita, ambil paip air, bersih dulu keliling tu, mula pada dinding tu, 4 penjuru dinding tu bersihkan. Lepas tu bersihkan lantai. Lepas tu baru kita ambil wuduk. Takut kita ambil wuduk dalam keadaan najis, dia merecik habis, kita keluar daripada bilik air tu, bawa najis naik atas surau, bawa najis pula atas surau. Allahu Akbar. Ni nak cerita ni, masuk bulan Rajab kita nak clear benda ni. Kalau rumah kita pun sama. Kalau najis air ni nampak, senang. Nampak warna kuning, maafkan saya, kencing tu, nampak beketul najis tu. Tadi saya ambil kap tu pun, saya tutup, ada najis kucing dekat depan tu, nak pergi ke bilik air. Saya tak sempat dah sebab dah azan. Saya ingat saya nak cuci sendiri tadi, saya letak dulu, takut orang terlanggar dan tersepak waktu malam tak nampak. Saya nak sebut balik, tuan-tuan. Tuan-tuan tengok ni. Ni kata najis. Saya tak macam ni, tuan-tuan semua boleh tengok. Dalam kaedah mazhab Syafi'i ni. Ni kata najis beketul. Katalah macam tai kucing tu dia kering tadi. Apa kita nak buat? Kita ambil tisu ni. Tisu lah senang kat masjid. Kain buruk tak ada. Ambil tisu ni kaut, tuan-puan. Tak boleh ambil. Tu ada lagi 2-3 ketul, ambil yang lain pula. Kena ambil dulu, letak kat tempat. Satu tempat. Gayung ke apa, letak dalam tu. Tu kira bersih kemudian. Lepas dah kering tempat tu, ambil ni, botol air ni. Ni mutlak. Tuang ke atas tu, tempat najis tu. Tuang macam ni contohnya. Tuang macam tu, atas tempat yang kita dah ambil. Lepas tu ambil tisu yang lain pula. Lap kat tempat tu. Lap. Macam tu. Jangan duk buat 2-3 kali. 2-3 kali jadi najis balik. Ambil, lap. Kalau ada lagi duk ada air situ, ambil kertas yang lain pula, lap lagi. Dah clear dah tempat tu. Tuang air sekali lagi. Lepas tu lap. Bila dah lap tu, kita cium tengok ada bau tak? Tak ada. Rasa bukan suruh jilat. Ambil tangan kita, tak tangan, kesat tak? Kalau dah rasa licin, okey dah. Bau tak ada, nampak pun tak ada, rasa pun tak ada, maka sucilah tempat tu. Tu nak kena clear tu. Jangan pergi ambil macam tu je. Ni bukan umul balwa. Tai cicak kering atas surau tak apa, tuan-tuan. Dia dah kering habis macam tu. Dalam mazhab Syafi'i ni boleh. Tapi kalau beketul macam tu, kena selesai. Maksudlah ya, di rumah kita ni kena tengok, khususnya dalam bilik air. Tengoklah, tuan-tuan, bulan Rajab ni kita kena bersihkan betul.
Kalau tidak nanti kita rasa tak seronok. Kita pun duk heran sampai sekarang ni. Mari ke surau An-Nur ni, rasa seronok nak beramal. Bi'ah dia. Bi'ah ni apa? Persekitaran, environment. Bi'ah dia tu bi'ah ibadah. So kita mari, kita tengok orang duk semayang, ada orang duk baca doa, ada orang duk baca Quran. Kita pun terangsang nak buat banyak ibadah suasana. Bila balik rumah kita, kita tak kuat. Pasal apa? Padahal kita tak pernah tinggal solat qabliyah ba'diyah. Duduk di rumah boleh buat fardu je. Nak buat qabliyah ba'diyah tak boleh. Kenapa? Tidak ada malaikat rahmat di dalamnya yang akan menaungi dan memberikan pada kita kekuatan auranya untuk buat ibadah. Sebab malaikat rahmat tak masuk rumah yang ada najis. Bukan saja rumah ada anjing, babi dan surah, ada patung, termasuk rumah ada najis. Jadi kita bersihlah tuan-tuan. Saya bersihkan tuan-puan waktu anak kecil-kecil tu 10 orang tuan-puan, letih bersih ni. Tapi ingat satu je, nak masuk rumah ni kita nak bagi ada suasana ibadah. Tidak masuk tuan-puan, kita rasa berangin je. Anak lawan sikit berangin, rasa nak penampar. Kenapa? Malaikat rahmat tak ada di dalamnya. Layan kawan lagi bahagia, duk kedai mamak lagi bahagia. Apa hal? Rumah kita sendiri yang kita akad atas akad yang sah, kenapa kita tak rasa tenang? Antara sebabnya najis. Wallah tuan-tuan, bersihkan benda ni. Jangan duk pakai selipar keluar pada bilik air. Berhentilah tuan-tuan duk buat cara ni. Memang kita mengaji, ada orang mengaji dalam bilik air pun ada selipar, keluar bilik air pun pakai selipar. Pasal dia tahu lantai kat luar ni dah ada najis. Pakai selipar pula, lepas tu bentang sejadah kat ruang tamu, kat bilik, tanggaikan selipar, pijak atas sejadah. Sahlah ibadah kita. Tapi rumah kita tu ada najis. Kita tak terasa kat tuan-tuan. Bodohlah saya. Saya balik rumah, saya dengar pintu-pintu bilik rumah ditutup. Anak tengah duduk kat ruang tamu, pakat lari masuk dalam bilik habis. Kerti apa? Dia tak seronok tengok muka ayah dia. Mana bahagianya tuan-tuan? Anak kita suka duduk dalam bilik, kita terbagus anak kita tak keluar rumah. Tak macam anak orang lain duduk dalam bilik. Jangan tuan-tuan. Banyak ada budak kena tangkap tuan-tuan, proses dadah dalam bilik. Belajar kat YouTube, buat senapang dalam bilik sampai polis mai serbu tuan-puan. Tuan-puan ingat senang ke sekarang ni tuan-puan? Jangan ambil mudah hal macam ni. Sebab tu amal Islam ni mesti dibina. Nak bina, perkara pertama kita nak buat, bersihkan rumah kita. Syekh Dr. Muhammad Al-Ghazali almarhum dah ditulis kitab Akhlak Muslim. Salah satu perkara dia sebut, perkara pertama dia sebut, menjadi akhlak bagi seorang mukmin, rumahnya dalamnya suci, luarnya bersih. Luar rumah pun nak kena bersih walaupun tak suci. Pokok patut perun-perun, sampah patut kutip-kutip. Masuk bulan Rejab ni, siapa bela kucing, hati-hati. Jangan duk bela kucing, lepas tu kita tak kucing dalam rumah kita, kucing pergi berak habis rumah orang. Bila orang tu rasa tertekan dengan sebab kucing yang berak, berdosa kita tuan-tuan. Ambil perkiraan hal macam ni. Kau nak ambil kucing, nak jaga sungguh. Kalau tidak, baik kita kucing tu pergi hantar tempat mana-mana. Dekat Subang ada tuan-tuan, dia buat hotel kucing, orang nak pergi umrah, pergi hantar kat dia sampai 12 hari. Dia cahlah sekian-sekian, ataupun bagi kat dia terus. Dia jaga kucing dengan elok, lepas tu dia buat iklan online, siapa nak beli kucing, nakkan kucing, main ambil dekat dia. Buatlah tuan-tuan. Jangan kita jadikan hal macam ni jadi perkara mudah. Selama ni kita anggap macam selesai, bab kita selesai, orang lain menanggung derita. Cukup-cukuplah tuan-tuan. Kali ini Allah bagi panjang umur kita, masuk Rejab kita nak settle. Benda yang tak elok kita nak tanggalkan, nak buang. Benda yang elok kita nak jadikan perkara tu sebagai istiqamah dalam diri kita. Solat, latih tuan-tuan untuk diri kita. Istiqamah solat. Mulai sekarang kita latih, masuk bulan Rejab ni kita akan istiqamah solat maghrib, isyak, subuh kita akan buat di masjid, di surau tempat kita ni. Sebab Zuhur dan Asar kita duduk kat luar, tapi latihlah Zuhur dan Asar pun nampak je masjid surau. Kalau pergi pejabat ke, kerja dekat syarikat ke, ada surau kat tempat kita, latihlah untuk dapat buat jemaah. Kalau kita tersampai lewat, orang dah habis dah jemaah, tengok orang duk buat sunat ba'diyah, sunat selepas, ikutlah dia, ambil jemaah tu, latih macam tu, supaya nanti bila masuk bulan Sya'ban kita biasa buat jemaah. Barulah bila masuk Ramadan kita akan istiqamah melakukan solat fardu dan solat sunat di rumah-rumah Allah. Sebab keutamaan bagi seorang lelaki adalah sembahyang jemaahnya di rumah Allah, bukan di rumah dia. Itu keutamaan bagi seorang lelaki. Kalau dia nak latih, saya nak latih anak-anak saya supaya istiqamah di masjid, susah, tak apa. Tapi dalam banyak waktu kita kena hadirkan diri kita untuk dapat jemaah di masjid. Tapi buat yang terbaik ya tuan-tuan.
Mudah-mudahan masuk bulan Ramadan kita jadi bagus. Bagus macam mana? Tuan-tuan dengar ni. Keutamaan dalam bab solat berjemaah, dia ambil wuduk dulu di rumah. Sebab ada hadis menceritakan tentang malaikat mengawalnya dan memeliharanya daripada sebarang musuh, sebarang anasir dan musuh. Dia dikawal oleh malaikat. Dia berwuduk di rumah. Melainkan kita balik pada pejabat ke, kita nak singgah masjid semayang, tu bab lain dah. Tapi kalau kita datang daripada rumah, berwuduk dulu di rumah. Melainkan kita batal nak ambil di masjid. Ini keutamaan. Latih di bulan Rajab ni. Dah masuk ke masjid, nak jumpa siapa? Nak jumpa Allah. Jangan duduk saf belakang, cari saf paling depan. Matikan handphone kita. Melainkan kita tak larat nak ambil Quran, buka handphone nak tengok Al-Quran saja yang ada aplikasinya. Kalau tidak, tak payah buka. Sebab kat tempat lain kita buka tak berhenti dah. Bangun tidur tengok handphone, nak tidur tengok handphone, masuk rumah Allah nak tengok handphone, punya tak beradabnya. Ubah-ubahlah perangai kita, tuan-tuan. Masuk rumah Allah kita tak pegang dah. Duduk je tuan, masuk je cari saf paling depan. Buat apa? Semayang tu nak tahiyatul masjid. Beradab pula. Macam mana dia buatlah solat fardu, dia buat kat solat sunat. Apa dia? Mulakan dengan membaca doa iftitah, baca Fatihah, baca surah. Ada sahabat tanya kat Nabi, boleh tak saya baca qul huwallah je kat semua solat sunat? Rasulullah kata boleh, kerana saya rasa dekat betul dengan Allah. Saya rasa saya agungkan Allah dengan qul huwallah. Rasulullah kata baca. Ambillah masa, ringan-ringankan diri kita melakukan ibadah ni. Ni kaedah tuan-puan. Bila qamat bangun semayang dengan imam, habis solat, sebelum kita tinggalkan tempat semayang, ambillah sedikit waktu untuk istighfar dan angkat tangan kita berdoa. Kerana orang kaya aja, kata Imam Al-Ghazali, yang tidak meminta. Dengan Tuhan pun dia tak mau minta. Kaya sungguh dia. Ambillah sedikit masa, angkat tangan, mengadu dengan Allah tentang diri kita. Malah kalau kita ada masa tuan-puan, habis solat sunat, sementara nak nanti azan, ataupun lebih habis solat sunat qabliyah, nak nanti iqamah, ada waktu lagi, tengok duk ada 3 minit, kita dah habis doa, duduk tuan-puan, ambil masa, jangan biar kosong. Sebab kalau kita biar kosong, hati kita bercakap. Berhentikan hati kita bercakap, buat monolog diri, buat pengakuan. Ni antara yang dibuat oleh Nabi Allah Yunus alaihi salam, Yunus bin Matta, yang berada di Nawi di Mosul, Iraq, mengajak kaum dia untuk menyembah Allah, yang kita baca kisah ditelan oleh ikan tu, duduk dalam perut ikan. Dia sangka dia mati dah, tengok dia duduk menyawa lagi. Maka dia sujud minta ampun dengan Allah. Zikirnya adalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Para ulama mengatakan hebatnya zikir ini, hingga Rasulullah sendiri mengatakan siapa yang membaca zikir ini, maka Allah akan kabulkan sebarang hajatnya. Hebatnya. Kenapa? Dalam la ilaha illa anta, dalam tu ada tauhid. Subhanaka ada tasbih. Inni kuntu minaz zalimin ada taubat. Punya hebatnya zikir tu. Jadi kita ambil masa, kita duduk seorang-seorang, buat macam Nabi Yunus buat. Cara kita, ya Allah, ni Sobri ni, katalah saya datang awal kat rumah engkau, aku banyak salah ya Allah. Perintah engkau pun kau panggil awal, aku datang lewat. Ni bulan Rajab dah, ya Allah, kau panjangkan umur aku harap kau panjangkanlah sampai Ramadan. Tolong ya Allah, ampunkanlah dosa aku. Aku nak sedekah pun aku berkira ya Allah, tapi dengan makan, minum, beli barang, aku tak kira pun duit aku keluar. Tapi dengan rumah engkau, nak bagi infak untuk akhirat, aku berkira ya Allah, banyaknya kelemahan aku. Aku dengan isteri aku kasar, dengan anak-anak aku ya Allah, kadang-kadang anak perasan, ada anak aku sayang, ada aku tak sayang. Lemahnya diriku ya Allah dalam membesarkan mereka. Dah habis cerita tentang diri, buat minta dengan Tuhan, walaupun tak nampak angkat tangan. Kita duduk seorang-seorang aja, tengok lantai sejadah tu. Ya Allah, aku keluar aja pada rumah kau, nanti kau ampunkanlah aku ya Allah. Pimpinlah aku ya Allah, aku tak ada kekuatan melainkan apa yang kau bagi dekat aku. Jangan kau tinggalkan aku ya Allah, selepas iman dan Islam kau bagi pada aku. Pimpinlah aku agar setiap hari berlalu ya Allah, bertambahnya iman aku. Di saat aku nak mati, mudah-mudahan kau redha akan aku ya Allah. Dalam tu ada submission, ada penyerahan. Dalam tu ada taubat. Dalam tu ada doa. Hebat tuan-tuan. Bercakaplah dengan Allah, takkan gila, tidak akan gila. Suara kita tuan-tuan. Ambil masa di rumah Allah di bulan Rajab ni tuan-puan, buatlah hal-hal yang macam tu. Tengok diri kita tuan-puan, di mana yang kita kurang. Selain pada solat, apa? Puasa. Latih diri kita. Bulan Rajab ni ambil, tak boleh ambil banyak, tak biasa sangat dengan puasa. Bagi orang yang tak biasa, ambil sehari cukuplah.
Ni baru duduk di pertengahan lebih sikit je Rajab ni tuan-puan, ambil sehari. Nanti bila mari bulan Syakban, ambil 3 hari. Awal bulan, tengah bulan, ujung bulan. Buat macam tu. Dan mudah-mudahan datang Ramadan, kita rasa seronok nak ambil Ramadan. Macam tu lah. Taklah jadi terkejut. Allah, Ramadan dah dekat ke? Allah, lagi berapa hari nak Ramadan? Oh, tak boleh makan. Kenapa kita macam tu tuan-puan? Umur macam ni. Pada kita buka puasa, ya Allah, kalah orang lain tuan-tuan. Jadi macam mana kita nak didik? Didik dengan masuk Rajab ni. Latih diri kita. Supaya dapat kita terima puasa tu dengan hati kita. Yang ketiga tuan-puan, bacaan Quran. Ini perkara besar tuan-puan. Sebab saya selalu suka bawa kisah ni. Kisah apa? Kisah Imam Malik. Dia ni Imamul Hadis. Bila masuk je tuan-puan bulan Syakban, dia akan bungkus kitab hadis dia tu dengan elok. Dia akan letak tempat yang tinggi. Betul, dia kata apa? Sekarang tibalah waktu untuk aku utamakan kalamullah. Itu hebat tuan-tuan. Quran ni adalah perkara utama dalam hidup ni. Sebab dia menjadi bukan hanya pembela kita di yaumil mahsyar, dia peneman kita. Sebaik yang masuk dalam kubur, balik semua keluarga kita, mungkar dan nakir datang, dia tengok-tengok berdiri terpacak kat situ seorang lelaki. Begitu hebatnya dia. Berdiri kat tepi dia tu. Dia kata, pergi engkau. Dia kata, aku takkan pergi. Dia bersama dengan aku waktu susah dan senangnya. Dia bersama dengan aku waktu dia menangis dan waktu dia suka. Dia tak pernah tinggalkan aku. Aku pendampingnya. Maka aku takkan tinggalkan dia sehingga berdirinya kiamat. Siapa dia? Al-Quran. Satu-satunya yang bersama dengan kita. Nak ambil perkara itu supaya jadi peneman kita, mulakan dengan bulan Rajab. Allah, saya payah nak baca. Tuan-tuan, kalau payah ni dalam surau ni, ada ramai orang yang dah mengaji Al-Quran dengan baik tuan-tuan, walaupun dia bukan ustaz, dia tak mengajar pun dekat masjid, bacaan dia bagus. Pergi jumpa dengan dia. Tuan-tuan tahu kat masjid negeri kita Shah Alam ni, masuk bulan Ramadan je, dulu sebelum Covid, ada 10 orang imam kat masjid tu. Ketua imam tu, imam satu tu Ustaz Farhan tu lah. Imam-imam yang lain ni masuk je bulan Ramadan, duduk kat tiang-tiang ni waktu asar. Orang balik kerja, nak balik rumah jauh kan, dia orang duduk kat masjid tu dulu, tunggu waktu buka. Lepas tu semayang tarawih setengah buat 8, setengah buat habis 20, baru balik rumah. So dia orang berbuka puasa, duduk termenung, duduk cakap, layan handphone. Jadi masjid buat produk. Bulan Ramadan dia buat produk. Produk apa? Membetulkan bacaan Al-Quran bagi mereka yang nak betulkan. Dia buat konsep sama macam Masjidil Haram dan Masjid Nabi. Duduk kat tiang-tiang, orang pergi menghadap, ngaji dengan dia. So kita buat di bulan Rajab ni tuan-tuan. Tak payahlah surau tolong buat. Kita buat sendiri tuan-tuan. Pergi jumpa orang kita nampak bagus bacaannya, imam ke Bilal, ada orang lain pun ada, ahli jemaah ni, jumpa dengan dia, bang tolong tasmik bacaan saya, ambil pada Ad-Duha sampai An-Nas, cukuplah. Supaya masuk bulan Ramadan, mudah-mudahan kita boleh baca, walaupun tak boleh tadarus dengan orang, boleh baca sendiri. Mudah-mudahan tahun ni, Ramadan tahun ni, kita dapat khatam Al-Quran. Bagi mereka yang dah biasa membaca Al-Quran, masuk je bulan Rajab ni, cuba dapat menghafaz surah-surah yang patut kita hafaz, yang menjadi kegemaran Nabi membacanya, utama waktu malam sebelum tidur. Surah Al-Waqi'ah, kata Nabi, tidak akan miskin orang yang membaca Al-Waqi'ah. So ambil lah, baca surah Al-Mulk. Bagi mereka yang dah hafal, ambil surah lain, surah Sajadah, antara kegemaran Nabi membaca sebelum tidur. Siapa yang dapat menghafaz surah Al-Baqarah tu terbaik baginya, jadi pelindungnya di mana-mana dia berada. So ambil peluang tuan-puan, mudah-mudahan kita dapat betulkan 5 hukum tu pun cukup lah. Makhraj hurufnya, saya kata saya baca kat YouTube, saya duduk tengok kat YouTube, saya ikut, ya. Tapi siapa yang nak betulkan makhraj huruf kita kalau kita tersalah baca? Menghadap guru tu lagi baik, cara bertalaki. So bulan Rajab ambil peluang supaya mudah-mudahan masuk bulan Syakban kita rasa suka dan gemar membaca Quran. Mudah-mudahan masuk bulan Ramadan kita boleh buat pecutan. Tuan-tuan dengar sini tuan-tuan, untuk diri saya dan kita semua perempuan yang ada ni, kita nak baca Quran, nak khatam Quran sendiri-sendiri bulan Ramadan selain daripada tadarus, kita kena baca banyak mana? Kita kena baca 4 muka surat setiap hari masuk bulan Ramadan. Bila kita bukan setiap hari, setiap waktu solat, bila kita baca je 4 muka surat, 5 waktu kali dengan 4, 20 muka surat setiap hari. 20 muka surat kali dengan 30 hari, dapat 600 muka surat. Sebab khelayan muka surat dalam Al-Quran Rasam Osmani ini ialah 604 muka surat. Berarti kita boleh khatam Al-Quran paling kurang 4 muka surat. Macam mana nak khatam tuan-puan? Kita baca je
Alif Lam Mim masuk Al-Baqarah lancar kita baca. Pasal tiap-tiap tahun duk baca kat situ. Masuk Ali Imran kita sangkut. Bila sangkut kita berhenti baca. Tu saya kata mulakan dengan bulan Rajab. Ni kaedah. Tuan-tuan saya minta maaf bukan nak beleti ni. Sebab kita dah lalu lama dah macam ni. Sebab kita tengok banyak kali diri kita, saya sendiri pun masuk satu Syawal menangis seorang-seorang. Orang duk takbir Allahu Akbar Allah. Kita duk menangis. Ya Allah aku gagal lagi. Umur macam kita ni. Rasulullah kata apa? Siapa masuk umur 60 tahun, Allah tak mau dengar. Allah tak mau dengar dah alasan dia. Bayangkan tuan-tuan. Nak apa lagi lah hidup ni? Nak balik je. Jernihkan jalan pulang. Ingat kata-kata ni, jernihkan jalan pulang. So buat tambah amal benda-benda yang kita boleh buat. Yang terakhir tuan-tuan puan nak sebutkan kat sini, sebab ni panjang sikit nak sebut ni, istighfar. Minta ampun. Bulan Rajab lah sebaik-baik bulan. Bukan kata bulan lain tak baik. Kita banyakkan sungguh istighfar. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah ampunkan dosa mereka, orang yang rajin istighfar. Besar tuan-tuan puan. Besar sungguh istighfar ni. Ampun dosa apa kita nak gitu tuan-tuan puan. Ada orang dekat nak mati, malaikat datang, Israel datang pada dia dan katakan kepada dia, wahai fulan, Allah Tuhanmu, Allah Tuhanmu sampaikan salam kepadamu. Apa lagi besar daripada tu tuan-tuan? Allah ampunkan dosa dan beritahu, Allah sampaikan salam, hingga dia tak terasa ketika nyawanya dia ambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau para syuhada lagi ditunjukkan syurga kepada dia, tak teringat langsung orang di kiri kanan luka yang dia alami, nyawa yang dia rentak. Tu syuhada. Tapi bagi orang yang berusaha untuk jadi baik, muhsinin, menambah baik amalnya, waktu nak mati malaikat datang bagi tahu kat dia, Allah sampaikan salam kepadamu. Tak hebatkah tuan-tuan? Ambil sungguh-sungguhlah peluang untuk istighfar. Walaupun sekadar astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Hebat tuan-tuan. Ni berlaku kat Nabi Yunus, Yunus bin Matta. Tuan-tuan boleh bayang, saya nak cerita sikit tuan-tuan. Banyak usi menceritakan, dalam tafsir Ibnu Katsir, jalan lain menceritakan. Saya nak ambil kaedah tu puan, satu perkara yang berlaku ketika Nabi Yunus jumpa dengan kaum dia yang beriman ni, seorang nama Rubil, seorang lagi nama Tanuh. Dua tu je yang awal-awalnya beriman. Rubil ni orang yang bijaksana, Tanuh ni orang yang tenang. Kedua-dua ni Allah bagi rahmat, terima hidayah. Lain-lain tak mau beriman. Allah sebut dalam Quran, berapa ramai kaum yang ada dekat Nainawi ni, di Mosul, Iraq ni, 100,000 dan lebih, kata Tuhan. Tuhan sebut macam tu je jumlah dia. Tak mau beriman. Nabi Yunus kata, aku bagi tempoh kepada kamu. Ada setengah sebut 3 hari, setengah sejarah dalam tafsir kata 30 hari. Kalau kamu tak mau beriman, akan turun balak menimpa kamu. Kemudian dia tinggalkan kaum dia. Lepas dia tunggu beberapa hari, mereka tak mau juga. Waktu tu Allah tegur dia, kenapa engkau cepatkan? Kesalahan Nabi ni bukan salah tuan-puan. Memang termasuk dalam program yang Allah sendiri kehendaki kesalahan tu berlaku. Sebab Rasul dan Nabi-Nabi ni mereka ni maksum. Kesalahan mereka tu supaya kita ambil panduan kalau salah nak buat macam mana. Maka Allah programkan. Sebab tu Al-Quran ni tuan-tuan, dalam cerita ada cerita, dalam yang tersurat ada yang tersirat. Lepas tu kena mengaji. Bila kita mengaji makin terbuka, makin nampak tuan-puan benda yang selama ni terhalang bagi kita. Allah kata tambahlah jadi 40 hari. Kenapa sebut 30? Pendek sangat tu. Dia pergi bagi tahu balik, ditambah pada kamu 40 hari. Lepas tu dia tinggalkan. Tinggal tu yang berat tu. Dia pergi duduk tepi laut, lalu kapal dia naik kapal tu, terombang ambing. Kita baca dah kisah tu. Sampai akhirnya diundi-undi, mereka tak mau buang dia. Tapi 3 kali undi, akhirnya nama dia juga yang sangkut, buang dalam laut. Ikan tu pun datang telan dia. Dan Ibnu Mas'ud sebutkan, Allah perintahkan ikan tu, kamu jangan cari sikit pun dagingnya, dan jangan patahkan tulangnya. Nabi Yunus duduk dalam tu, dia rasa dia mati. Tengok-tengok dia duduk hidup lagi. 40 hari duduk dalam tu tuan-tuan. Kaum dia tengok waktu 30 hari lebih tu, awan bergumpal, merah menyala macam nak menyambar. Maka tunduklah mereka, mengaku salah, pergi jumpa dengan Rubil dan Tanuh, minta diislamkan. Mereka Islam di tangan 2 sahabat Nabi Yunus ni.
Cari Nabi Yunus tak jumpa, rupa dah duduk dalam perut ikan. Lepas 40 hari ikan tu datang kat tepi laut, lepaskan dia. Lepas ni tuan-tuan, kadang sangat lemah, Allah tumbuhkan pokok. Maka dia mengambillah manfaat daripada buah yang ada kat pokok tersebut sampai pokok tu mati. Bila pokok tu mati, perhatikan Nabi Yunus kata apa? Allah, mati pula pokok ni. Allah tegur dia, ya Yunus, pokok ni mati kamu mengeluh. Kaum kamu yang kamu tinggalkan, mereka nakkan hidayah daripada aku, kamu tidak mengeluh. Menangis lagi Nabi Yunus. Hebat tuan-tuan. Nabi Yunus ni orang yang sangat merendah diri dengan Allah, mengaku salah dia. Dia balik pergi jumpa kaum dia dah terus terima dah, beriman. Tengah nanti dia datang, maka kekalah beberapa lama, kata Allah, keimanan mereka sampai satu waktu 100,000 dan lebih. Allah kata, kenapakah orang-orang yang diseru kepada kebaikan oleh para nabi tidak menerima kebaikan seperti mana kaum Nabi Yunus menerima agama? Hebatlah tuan-tuan. Tapi nak cerita apa tuan-tuan? Nabi Yunus punya zikir tu, dalam tu ada istighfar. Rupanya bila istighfar, hajat yang kita ada tuan-tuan, bukan takat Allah bagi sebelum kita minta. Ni part yang sangat penting ni. Nak ambil fadilat bulan Rajab ni, kita tengok saya nak ambil satu kisah dulu. Kisah ni berlaku pada Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri siapa tuan-tuan? Dia orang Basrah lah, orang hebat tuan-tuan, duduk zaman tabi'in. Mak dia bawa pergi jumpa dengan salah seorang isteri Nabi yang masih hidup pada waktu tu, nama dia Ummu Salamah. Ummu Salamah saja ambil letak dekat susu dia, dan Allah takdirkan hebatnya Imam Hasan Al-Basri, 70 tahun lebih dah Ummu Salamah ni, susu dia keluar, dan dapatlah Hasan Al-Basri menyusu dengan isteri Nabi SAW. Dia membesar dalam keadaan yang sangat hebat. Dia ulama tabi'in, ulama tasawuf yang hebat, mengembalikan manusia yang sudah lara dalam kesesatan dan kemewahan balik pada Islam. Dia ni pernah masjid Basrah tu runtuh sebelah, dia duduk kekal solat. Sampai orang daripada pasar jauh-jauh dengar masjid runtuh ni, lari mai tengok masjid tu runtuh, tengok seorang lelaki tengah duduk solat. Dia ialah Hasan Al-Basri. Habis solat, orang pun lari pergi dekat dia, imam, masjid dah runtuh. Terkejut dia, ahli khusyuk punya hebatnya, dia takbiratul ihram, luput ingatan dengan dunia, dia dengan Allah saja. Ahli khusyuk ni hebat sungguh. Dia tu datang beberapa orang bertemu dengan dia dan kata, salah satunya, saya cuba nak tinggalkan dosa, saya gagal. Saya masuk masjid, bila saya keluar, keinginan saya pada dosa meluap-luap. Saya solat, saya minta ampun, saya keluar selepas solat, saya rasa keinginan saya nak buat dosa, dan saya berbuat dosa. Nabi Hasan Al-Basri kata apa? Istighfarlah, dan dia bagi jumlah tertentu pada lelaki ni, amalkanlah istighfar ni. Datang beberapa hari kemudiannya, seorang wanita kata apa? Saya hidup dengan suami saya sekian banyak tahun, dan Allah tak takdirkan saya untuk hamil. Berbagai cara saya buat, berbagai kaedah saya buat, tapi saya tidak pernah dapat. Hasan Al-Basri kata apa kat dia? Istighfarlah. Dan dibagi beberapa jumlah istighfar. Dia suruh balik. Kemudian datang seorang laki-laki, dia kata apa? Beberapa hari kemudiannya, saya melakukan perniagaan, dan perniagaan saya tidak pernah menguntungkan. Hasan Basri kata istighfarlah, dibagi jumlah tertentu. Ajaib tuan-tuan, tak sampai sebulan, ketiga-tiga orang ni datang dalam waktu yang berbeza, mengatakan hajat mereka telah Allah tunaikan. Satu keluar pada mulut orang baik, yang kedua nak cerita yang paling mahal itu adalah istighfar. Yang saya nak kata ni, istighfar ni Allah bagi hajat kita sebelum kita minta. Berlaku dekat Imam Ahmad Ibn Hanbal. Imam Ahmad Ibn Hanbal ni, dia duduk di Madinah. Dia teringat sangat-sangat nak pergi ke Mesir. Tak tahu sebab apa, nak pergi je ke Mesir. Tak tahu sebab, tapi hati tu meluap-luap ni, keinginan nak pergi Mesir. Dia pun pergi. Bukan orang kenal dia kat Mesir, bukan macam sekarang ada WhatsApp group, hantar gambar ke. Tak ada siapa tahu pun dia imam besar, ratusan ribu muridnya, murid pada Imam Syafi'i, sangat hebat dia. Pergi Mesir pakai seperti benda orang biasa. Sampai-sampai di Mesir, sampai kat satu masjid, semayang. Lepas semayang, dia pun keluar daripada masjid bersama dengan orang-orang yang lain. Dia nak berehat sekejap kat masjid. Orang yang jaga masjid tu kata apa kat dia? Roh, suruh keluar. Dia tak kenal. Kalau dia kenal, dia takkan keluarkan lah. Kata, bagilah aku peluang untuk aku dapat duduk kat ni. Satu masjid tu tak kenal dia. Kata, roh. Dia kata, bagilah sekejap, aku nak bagi hati aku lapang je kat sini, penat ni. Dia kata rohah. Dia kata rohah tu berat tuan-tuan. Tuan-tuan, aku dengar orang Arab kata rohah apa?
Bukan takat hang, dengan roh hang pun aku tak mau duduk kat sini. Tuan-tuan punya beratnya. Kita boleh dia kata kat kita, roh hang. Gelak apa tuan-tuan apa? Dia tak suka dengan kita. Dia suruh keluar kita dengan roh hang, bukan takat hang. Roh hang pun aku tak mau. Punya marah sungguh. Keluar tuan-tuan. Keluar duduk berdiri, tak tahu nak pergi mana ni. Ada seorang penjual roti tengah duk uli roti, duk buat roti, bakar roti, tengok dia. Panggil, dia pun tak kenal. Dia kata, tuan sini, panas tu. Berteduh dekat kedai saya ni. Dia pun pergi berteduh ke kedai tu. Dia teduh tuan-tuan. Dia tengok lelaki hak duk uli roti tu. Uli je roti, astagfirullah. Uli je roti tepung ni, astagfirullah. Astagfirullah je. Potong pula roti tu tuan-puan, nak buat dalam bentuk yang boleh dia canaikan, lepas tu nak lekatkan kat dinding, nak buat roti ni, astagfirullah. Masukkan kat roti dekat tempat nak buat tu pun, astagfirullah. Dia bukan tak tahu Imam Ahmad bin Hanbal, tapi dia tanya lelaki tu, kenapa kau istighfar banyak sangat ni? Dia kata, wallahi belum pernah sekali pun Allah tidak tunaikan hajatku dengan sebab istighfar, kecuali satu. Dia kata kat Imam Ahmad bin Hanbal, kecuali satu. Apa dia satu tu? Aku teringin sangat, dia kata, dengan istighfar aku ni, aku bisik kat hati aku nak jumpa dengan Imam Ahmad Ibn Hanbal. Bertakbir Imam Ahmad Ibn Hanbal. Rupanya Allah gerakkan dia daripada Madinah pergi Mesir tu, nak jumpa lelaki ni je. Tanpa sebab. Nak cerita apa? Istighfar ni Allah tunai hajat kita sebelum kita minta. Ni hebatnya istighfar. Tentu kalau perempuan kalau ada hajat dalam hati kita, hajat besar ke hajat kecil ke, hajat untuk kita ataupun untuk Islam ni ke, banyakkan istighfar. Lepas tu niat kat hati kita, kita nak apa, wallah Allah akan bagi. Sebab Allah suka sungguh pada orang yang mengaku salah dan minta ampun kepada Allah. Dan sebaik-baik bulan telah datang kepada kita, iaitu Rajab. Sebaik-baik bulan untuk kita buat istighfar. Tuan-tuan, bila kita rajin buat macam ni, mudah-mudahan kita masuk dalam bulan Syakban nanti menjadi kesukaan kita. Sebab tuan-tuan ingat istighfar ni bukan hanya minta ampun. Allah bagi kekuatan kepada kita untuk kita tinggalkan benda-benda yang lara, benda-benda dosa. Itu hebatnya. Minta ampun satu bab, kekuatan nak tinggalkan dosa tu satu bab lain. Tuan-tuan tahu buah genuk atau genuk? Kedah. Bahasa surat panggil kedas lah. Kalau label busuk tuan-tuan, bau ni, petai tu duduk dekat label 1 sampai 10, petai tu dekat 2 dengan 3. Jering duduk dekat 4 dengan 5. Kedah duduk dekat tempat 9 dengan 10. Bau dia kuat sungguh tuan-tuan. Kedah ni genuk. Tuan-tuan tahu, tuan-tuan baca dalam bab solat berjemaah dalam mazhab Syafi'i ni, solat berjemaah dalam mazhab Syafi'i ni, kalau kita makan kedah tu banyak sangat, makruh hukumnya kita datang solat ke masjid. Tuan-tuan boleh bayang tak? Pasal apa? Bau dia ganggu jemaah. Dia buka je pintu, habis jemaah satu surah An-Nur ni, tengok kat belakang siapa dia tu. Makruh hukumnya. Lagi kalau dia amin tuan-puan, tak tahu berapa kali orang tu baca Fatihah. Memang terganggu siapa. Dia kata apa? Makruh bagi orang yang makan kedah tu, makan banyak, bau dia kuat, makruh datang ke masjid. Tuan-tuan bayang tak? Artinya apa? Mengganggu jemaah tu pun tak boleh. Habis hak isyak rokok. Mula tuan-puan, buka puasa ni bulan Ramadan, nak sembahyang maghrib, mari ke masjid ni, buka puasa, buka dengan rokok dulu pun ada. Buka puasa isyak rokok, pergi ambil air sembahyang. Dia masuk dalam surau tuan-puan, dia salam dengan kita, tangan kita ni bau rokok. Punya teruknya. Latihlah tuan-tuan, masuk je bulan Rajab ni, tinggal daripada 60 batang tinggal 30. Masuk bulan Syakban, daripada 30 tu tinggal sebatang satu hari. Mudah-mudahan tuan-tuan puan masuk bulan Ramadan jadi mudah untuk kita tinggal terus ni. Tuan-tuan ingat tak saya pernah cerita kat tuan-tuan satu kisah. Saya dulu buat forum tuan-puan di penjara Kajang tu. Moderator dia Profesor Ridwan T tu. Saya berpasangan jadi panel dengan Ustaz Haslin Bollywood tu. Buat untuk banduan ni. Tengah buat tu berhenti kejap. Banduan dibagi jamu makan lah. Kami pun dalam jamuan. Lepas tu Profesor Ridwan T ni dia kata apa? Dia kata, Ustaz nak tahu tak satu cerita. Dia kata, pak saudara saya Cina, bukan Islam lagi, tak tahulah sekarang. Dia kata dia ni penternak babi. Dia kata ternak babi ni, tanah dia 3 ekar luas. Jadi bila dia nak ternak babi, dia buatlah kandang babi. Modal tak cukup, dia buat tu tak sampai setengah ekar pun keluasan kandang tu.
Dia kata baik lah, nanti bila berkembang aja penternakan babi ni boleh cukup lah sampai 3 ekar. Tapi dia sayang tengok tanah dekat 2,5 ekar tu terbiar, dia tanam sayur. Masalah tuan-tuan puan. Masalah apa? Kambing ni kalau dia pergi makan pokok rumah orang, dia makan apa tuan-tuan? Dia makan pucuk tu. Dia makan pucuk, dia naik tunas baru. Babi tak tuan-tuan puan. Babi dia pergi kat pangkai terus, dia rodoknya akar pokok, habis satu pokok. Pasal apa babi duk pergi rodok pangkai? Pasal apa babi tak makan daun? Sebab dia tak boleh angkat kepala dia. Pasal apa dia tak boleh angkat kepala dia? Pasal dia malu mak bapak dia babi ke? Hai. Dia tak boleh angkat kepala dia sebab Tuhan jadikan babi tanpa tulang tengkuk. Kenapa? Tuhan bagi tahu, jaga-jaga. Ada di akhirat nanti orang yang akan bangun, namanya manusia, mukanya babi. Sebab kelakuan babi, makanan elok ke tak elok ke, buruk ke baik ke, dia rentak, dia rembat semacam babi. Ada orang di dunia, dia tak kira rezeki yang dia dapat halal ke haram ke, dia rembat semacam. Allah kata kamu berlakon di dunia bagaikan babi, aku akan bangunkan kamu di akhirat pasti dengan muka babi. Masya Allah. Berhenti kejap tuan.
Balik pada cerita tadi. Jadi pak saudara dia ni, dia tanam sayur, habis gitu je 2,5 ekar tu, sampai 3 musim duk makan modal. Dia kata baik lah, biar tanah ni kosong aja, tunggulah penternakan babi dia ni berkembang, maka dia akan bina lah lagi banyak kandang. Tapi kawan-kawan pak saudara dia datang, kata apa? Dah boleh tanam, dia kata. Jangan tanam sayur aja, tanam tembakau. Tembakau buat apa? Buat rokok. Sungguh rupanya tanam tembakau. Dia heran tuan-puan, babi terlepas 7-10 ekor pun tak masuk dalam tempat kebun tembakau ni, duk keliling aja. Macam babi tu duk kata, membahayakan kesihatan babi pun tahu. Wallah tuan-puan, dia tak ragut langsung, dia tak mamah langsung daun tembakau ni. Jadi tuan-puan, ambillah panduan, tinggalkanlah tabiat-tabiat tak elok ni. Mulakan dengan bulan Rajab ni, mudah-mudahan kita masuk Syaban kita biasa. Sedih tuan-tuan, kita duk ingat makruh ni, siapa duk pegang makruh lah, hak pegang haram ni tak tahu lah tuan-puan, duk buat lagi. Hak pegang kata makruh rokok ni, makruh ni Tuhan benci. Kesimpulan makruh Tuhan benci. Benci ni maksud apa tuan-puan? Tak suka lah. Kita kalau kita tak suka dengan orang tu tuan-puan, masuk dalam surah An-Nur ni, katalah ada ruang lagi kat belah sana tu, tepi tu ada kosong, kita benci dengan dia, duduk sebelah dia pun tak mau, padahal nak sembah Allah ni. Nak cerita benci. Kalau kita benci dengan anak kita, dia balik, kita buat tak kisah, salam, peluk pun tak. Kalau benci. Puan-puan, kalau suami kita benci dengan kita, perempuan sayang dengan suami kita, kita harap dialah peneman kita dalam syurga nanti. Puas kita cari jalan nak dapat hati dia balik. Tuan-tuan, kalau kita ada mak ayah dan mak ayah kita tak suka dengan kita, jenuh kita cari jalan macam nak dapat hati mak ayah balik. Tapi kalau Allah benci, Allahu Akbar, doa yang patut dapat kemakbulan tak dapat, hajat tertunggak. Buat ibadah tak rasa halawatul ibadah, tak rasa manisnya ibadah, duk rasa kasar tu lah, keluar daripada masjid, perangai kita tak ubah-ubah. Kita duk heran pasal apa ni? Bila Allah dah benci, tuan-puan, jangan angkat tangan dalam keadaan mulut kita duk bau rokok tu. Lepas tu kalau kita datang ke masjid bersihkan tuan-puan, jangan pegang langsung rokok. Latih bulan Rajab ni, jangan kita pegang tuan-puan sewaktu kita nak sembah Allah. Jangan bawa mulut yang berbau. Bulan Syaban mudah-mudahan kita dapat tinggal banyak, masuk Ramadan kita tinggal total. Boleh tuan-tuan, kita janji dengan diri kita ni, termasuk tuan-tuan bab sedekah ni. Ni bab akhir saya nak sebutkan, sedekah. Latih bulan Ramadan. Kalau siapa duk biasa tuan-puan mari ke surau ni, tiap-tiap pagi duk masuk RM2 tuan-puan, bulan Rajab tambah jadi RM3. Sebab Allah suka benda yang kita gandakan dalam hidup kita. RM3 masuk nanti bulan Syaban jadikan RM5. Kita jumpa dah tuan-tuan, ada orang nak masuk Ramadan, dia dah siap-siap dah RM600. Kita kata banyak, mana banyak tuan-tuan? Tulis dekat list barang, macam saya katalah, tulis list barang nak beli 10, sampai kat pasar raya beli sampai 15. Waktu kita bayar tu patut kita bayar 100, tak sedar bayar sampai 150, bayar RM200. Untuk rumah kita, kita tak kisah pun. Tuan-puan, tolonglah diri kita. Untuk Allah ni, untuk agama Allah, latih diri kita supaya mudah-mudahan amalan kita itu Allah lihat dengan pandangan yang hebat. Kerana kita memburu darjat di sisi Allah. Mulakan dengan bulan Rajab, masukkan RM3. Banyak mana tuan-puan? Kali dengan 30. RM3 kali dengan 30 baru berapa? RM90, tak sampai 100 tuan-tuan. Isap rokok kat RM600, kurangkanlah. Masuk je bulan Syaban bagi RM5. Buat persiapan tuan-puan, nak masuk bulan Ramadan ni aku akan masuk 600. 600 tu macam mana? 300 diasingkan, yang mana tiap-tiap hari ataupun malam nak mari solat tarawih, dia akan masukkan RM10 tiap-tiap hari. Maka cukup 30 hari, cukup dapat 300. Hak 300 lagi, hak tu untuk beli makan. Ada orang dah buat persiapan dah. Surau kita buat majlis berbuka. Surau ni kita buat aku tahun ni kan, dah lepas dah Covid dah, kita buat berbuka. Dia beli nak mai berbuka, bukan takat nak mai berbuka, dia nak khidmat kat masjid surau, dia bawa mari dengan harga RM3 punya kuih tiap-tiap hari. Mudah-mudahan RM2 punya nilai kuih masuk sebulan, cukuplah duit dia tu. Ataupun dia beli sampai 300, tu hebat lah tuan-tuan. Tiap-tiap hari dia nak beli RM10 punya kuih. Kenapa tuan-puan? Sebab dia nak dapat pahala orang yang berbuka puasa. Bila jamuh kuih dia karipap satu, maka dia dapat pahala puasa orang tu.
dengan tidak mengurangkan pahala puasa orang tu sendiri. Kalau 10 orang makan 10 kali pap, dia dapat 10 orang punya puasa. Susun rencana, dia tak mari tiba-tiba. Senangkan nak keluar 300 bulan Ramadan, nak keluar RM10 pun mengagak. Ni masuk sembahyang Jumaat ni, cari duit 10 tak ada, tengok-tengok ada duit 20, tapi dah biasa duk bagi 20, masuk jugalah 20. Mari minggu depan ni Jumaat, waktu nak masuk tu syaitan bisik, bukan minggu lepas hang dah masukkan RM10 lebih hang. Betul juga, tak payah masuk tahun ni. Khotak kita berkiranya dengan Allah. Tolonglah tuan-tuan puan diri kita. Padahal kita masuk lebih hak minggu sudah tu, dengan izin Allah kita keluarkan. Kita tak tahu di akhirat kita boleh tengok rupanya Allah selamatkan kita daripada banyak bencana yang patut timpa kita. Tapi dengan sebab kita keluarkan lebih itu, yang lebih itu menjadi asbab untuk Allah tunaikan hajat kita. Allah lindungi kita, lindungi keluarga kita, lindungi anak-anak kita. Tak hebatkah? Maka latihlah diri kita tuan-puan untuk sedekah. Ini kita suka berbuat dan suka menambah. Mudah-mudahan Allah beri pada kita kekuatan untuk melakukan hal ini, sebab dia sukar untuk dilakukan, melainkan rahmat Allah datang kepada kita. Dan rahmat Allah nak datang kepada kita ni tuan-puan, dia tengok sejauh mana kita pula memburu untuk mendapatkan darjat tu. Jadi buatlah satu-satu. Kalau tak boleh buat banyak perkara-perkara yang boleh menjadikan kita makin dekat dengan Allah. So mudah-mudahan tuan-puan, apa yang kita sebutkan pada hari ini menjadi asbab untuk kita mahu mengambil kelebihan di bulan Rajab, bukan hanya lalu dan mengira berapa hari lagi nak datang Ramadan, tapi kita mengutip kebaikan-kebaikan yang mampu kita lakukan dan perkara-perkara yang tidak bagus untuk dapat kita tinggalkan. Mudah-mudahan kalau panjang umur kita, sesuai dengan doa kita minta, Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa balighna Ramadan tu sampai kepada kita. Mudah-mudahan Allah melindungi kita daripada perkara-perkara buruk menimpa kita. Mudah-mudahan Allah lindungi kita dan keluarga kita daripada terjebak dalam fitnah yang tak termampu dan tak terduga oleh kita. Mudah-mudahan Allah pelihara kita dan keluarga kita daripada kesakitan yang jauh daripada kawalan kita. Mudah-mudahan Allah pelihara kita dan keluarga kita daripada bahana bencana fitnah, bencana fitnah neraka, bencana fitnah kubur, bencana fitnah semasa kita hidup dan lepas mati. Mudah-mudahan selepas kita mati, orang hanya menyebut kebaikan kita dan tidak menyebut-nyebut keburukan kita. Dan mudah-mudahan Allah pelihara kita semua, ahli qaryah kita, umat Islam, daripada bencana fitnah Al-Masihid Dajjal. Mudah-mudahan Allah beri pada kita keluarga yang bahagia dan membahagiakan diri kita, beroleh menjadi suami yang baik, disenangi oleh isteri, beroleh isteri yang setia menemani suami dan menjadi asbab untuk kita dapat masuk ke syurga, dan beroleh anak-anak yang berbudi kepada agama, mengabdikan diri kepada Allah, berbakti pada mak dan ayah, menjadi anak-anak yang memberatkan timbangan di hari kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Di belakang kita selepas kita tiada, mudah-mudahan lahir zuriat keturunan yang membela agama ini dengan sekuat-kuat pembelaan. Mudah-mudahan Allah kabulkan semua hajat kita. Wabihi wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.